Seterusnya kita persilakan Menteri Kementerian Kerja Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada 36 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan menjunjung kasih titah diraja yang menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya sepanjang minggu perbahasan yang lalu. Terima kasih atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan. Saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin bagi memberikan jawapan bagi setiap soalan dan cadangan-cadangan ahli-ahli yang berhormat tersebut. Saya akan menjawab berdasarkan tajuk-tajuk berikut. Pertamanya, Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya ataupun singkatannya HNDP 2030. Kedua, Trans Borneo dan Sarawak Sabah Link Road ataupun singkatannya SSLR. Ketiga, Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Keempat, Lebuh Raya Betul. Kelima, kenaikan kos harga bahan binaan. Kelima, kebajikan jurutera. Keenam, penyelenggaraan jalan persekutuan. Dan yang terakhir, projek dan isu-isu spesifik yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Yang mana saya mohon izin daripada Datuk Yang Di-Pertua, jika masa tidak mengizinkan nanti, saya akan menjawab soalan-soalan spesifik ini secara bertulis. Terima kasih, Datuk Pertua. Yang Berhormat Ulul Langat bangkitkan tentang isu sama ada Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya 2030 mengambil kira jajaran jalan raya yang kerap berlaku bencana. Untuk maklumat semua ahli berhormat, Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya 2030 merupakan pelan induk yang dibangunkan oleh Kementerian Kerja Raya untuk dijadikan panduan dan dirujukkan dalam perancangan pembangunan rangkaian jalan raya kebangsaan. Dalam penyediaan HNDP 2030 ini, selain daripada perancangan pembangunan peringkat persekutuan, negeri dan koridor pembangunan wilayah, serta aspek teknikal yang meliputi analisis unjuran trafik, guna tanah, penilaian ekonomi dan sosioekonomi, aspek alam sekitar turut diambil kira. HNDP 2030 mengambil kira keperluan untuk meminimumkan kesan terhadap persekitaran alam semula jadi, di mana ia merupakan antara faktor utama yang harus dikaji dalam penyediaan HNDP 2030 ini. Mengetahui cabaran dan mengekalkan keseimbangan di antara pembangunan jalan dan kesejahteraan alam sekitar, saringan alam sekitar telah dijalankan untuk rangkaian jalan raya yang dirancang, di mana saringan ini dapat mengenal pasti reseptor sensitif alam sekitar, menilai potensi impak negatif pembangunan yang akan dicadangkan dan mengesyorkan strategi untuk mengelakkan serta meminimumkan kesan terhadap persekitaran alam semula jadi. Datuk Mentua selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong yang menekankan aspek pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak, pembangunan infrastruktur terutamanya Lebuh Raya Pen Borneo, Sarawak Sabah Link Road dan Lebuh Raya Trans Borneo menjadi keutamaan dan perhatian Kerajaan Persekutuan. Komitmen ini ditegaskan sekali lagi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 4 Mac 2020 semasa mengumumkan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri mengenai projek-projek kerajaan yang akan dilaksanakan dan diteruskan bagi tempoh 5 ke 10 tahun yang akan datang. Ahli Berhormat Sibuti, Ahli Berhormat Tanjung Manis, Ahli Berhormat Kalabakan dan Ahli Berhormat Selangau menyuarakan agar projek Trans Borneo dan SSLR dapat dipercepatkan dan berjalan lancar. Untuk maklumat Ahli Berhormat sekalian, projek SSLR iaitu lawas ke persimpangan Long Lopeng kini dalam pembinaan. Bagi cadangan pelaksanaan projek SSLR fasa 2 yang melibatkan 3 pakej. Pakej 1 sepanjang 137 km, pakej 2 sepanjang 98 km dan pakej 3 sepanjang 91 km. Jumlah keseluruhan yang dianggarkan ada sepanjang 326 km. Manakala bagi cadangan pembinaan projek Lebuh Raya Trans Borneo pula melibatkan 3 seksyen, iaitu seksyen Miri sepanjang 4.95 km, seksyen Dimbang sepanjang 57.3 km dan seksyen Lawas sepanjang 34.1 km. Jumlah keseluruhan jajaran terlibat adalah sepanjang lebih kurang 96.35 km.
Untuk maklumat ahli berhormat juga, cadangan pelaksanaan projek SSLR Fasa 2 projek dan projek LTB telah mendapat kelulusan secara prinsip berdasarkan mesyuarat Kabinet pada 4 bulan Mac 2022. Dengan pelaksanaan Fasa 2, SSLR Fasa 2 dan projek LTB, ianya bukan sahaja akan menambah baikkan jaringan jalan raya di Sarawak dan melengkapkan jaringan jalan raya ke negeri Sabah dan negara Brunei Darussalam. Bahkan bakal mewujudkan peluang pekerjaan, pembangkit pembangunan sosio-ekonomi dan menyediakan laluan perjalanan yang lebih pantas, selesa dan selamat bagi penduduk di Sarawak khususnya. Untuk maklumat ahli berhormat, Kementerian ini mengambil maklum dan sedang menyusun strategi pembangunan rangkaian jalan raya terkini susulan pengesahan perpindahan ibu negara Indonesia ke Nusantara. Salah satu daripada projek yang kena pasti adalah projek lebuh raya Trans Borneo jajaran Kalabakan Serudong yang merupakan sebahagian daripada jajaran lebuh raya Trans Borneo. Seperti dinyatakan sebelum ini, untuk maklumat ahli berhormat, Kementerian ini akan meneliti cadangan projek lebuh raya Trans Borneo jajaran Kalabakan Serudong dan akan mempertimbangkan untuk diangkat pada agensi pusat di dalam rolling plan yang akan datang. Tertakluk kepada keutamaan projek dan ketersediaan siling peruntukan pembangunan Kementerian ini. Sedikit Menteri. Kalabakan. Sila. Ya, terima kasih atas pernyataan pasal Trans Borneo. Saya juga ingin mengambil perhatian Menteri bahawa dengan adanya lebuh raya ini, projek CIQ yang pernah diluluskan juga harus diambil perhatian. Terima kasih. Perkara ini akan dibawa bersama dan permohonan kita ke rolling plan seterusnya. Cuma CIQ itu nanti akan berada di bawah KDN yang akan memohon. Bahagian kita ialah mohon untuk kemudahan jalan raya. Selangau. Sila. Terima kasih Ibu Menteri. Saya mendengar tadi bahawa Kementerian akan meneruskan fasa kedua SSLR ya. Soalan saya ialah bilakah ini akan dimulakan dan ongkos yang telah diluluskan. Terima kasih. Secara prinsip ianya pun sudah diluluskan. Sebentar tadi Yang Berhormat Menteri Kewangan sudah mengatakan keseluruhan projek untuk SSLR dan Trans Borneo ini lebih kurang 10 bilion ringgit. Dan bila saja kita mendapat kelulusan dan dimuktamadkan, maka insya-Allah kita akan dapat memulakan dengan secepat yang mungkin. Saya beralih pada lebuh raya Pen Borneo Sabah. Ahli Berhormat Tuaran, Ahli Berhormat Kota Kinabalu, Ahli Yang Berhormat Kalabakan, Ahli Berhormat Kinabatangan dan Ahli Yang Berhormat Libaran telah membangkitkan isu berkaitan lebuh raya Pen Borneo Sabah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, semua pelaksanaan projek fasa 1 lebuh raya Pen Borneo Sabah dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan pada 35 pakej kerja, di mana kaedah asal pelaksanaan projek ini adalah melalui rakan pelaksana projek ataupun dengan izin Project Delivery Partner, singkatannya PDP, dan bermula pada tahun 2016. Proses lantikan diuruskan oleh jawatan kuasa yang dipengurusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Walau bagaimanapun, perubahan kerajaan pada tahun 2018 telah menamatkan perjanjian PDP dan JKR Sabah telah dilantik sebagai pelaksana. Penambatan ini memberi kesan pada proses penelitian pembiayaan melalui terbitan sukuk, bond oleh dana infra seperti projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak. Pada awalnya, penambatan PDP dijangka akan memberi penjimatan pada kerajaan, khususnya tiada keperluan pembayaran yuran PDP. Walau bagaimanapun, perubahan model pelaksanaan tersebut telah mengakibatkan kelewatan pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo Sabah, ditambah pula dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Penambatan PDP ini juga memberi kesan ke atas pentadbiran projek, perubahan kontrak, kebajikan kaki tangan yang terlibat dan keperluan penambahbaikan kapasiti dan kepakaran teknikal JKR Sabah sedia ada. Susulan penambatan PDP ini juga hanya 15 pakej kerja diteruskan pelaksanaannya secara konvensional, di mana JKR Sabah bertindak sebagai pegawai penguasa ataupun superintending officer dengan izin bagi memantau pelaksanaan projek dengan kos dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan menggunakan peruntukan pembangunan. Untuk makluman ahli berhormat juga, kerajaan sekarang yang diterajui oleh pentadbiran baharu komited bagi memastikan kelangsungan pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo Sabah, di mana sejumlah 1 bilion ringgit telah diperuntukkan setiap tahun.
Manakala kelulusan prinsip telah diperolehi bagi pelaksanaan baki fasa 1 Lebuh Raya PEN Borneo Sabah sebanyak 19 pakej kerja dengan tempoh pembinaan selama 5 tahun sekaligus melengkapkan keseluruhan fasa 1 Lebuh Raya PEN Borneo Sabah. Berhubung isu kepakaran teknikal, isu tersebut berkait dengan penguatkuasaan arahan perbendaraan ataupun AP182 bagi projek-projek kerajaan persekutuan di Sabah dan Sarawak. Sebagai rekod, AP182 antara lain telah menggariskan tentang kebertanggungjawatan dan mandat pada Jabatan Kerja Raya Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran selaku Jabatan Teknik Persekutuan bagi melaksanakan semua projek pembangunan fizikal yang dibiayai melalui peruntukan kerajaan persekutuan di negara ini. Ia melibatkan semua proses pelaksanaan projek termasuklah perolehan, penentuan skop, kos projek dan lain-lain. Papar. Ya, Kota Kinabalu. Kalabakan juga. Kota Kinabalu. Saya bagi Papar. Kota Kinabalu. Kalabakan dan Kota Kinabalu. Ya, sama. Terima kasih YB Menteri. Alhamdulillah pembinaan PAN Borneo berjalan dengan lancar walaupun ia sedikit perlahan, akan tetapi saya yakin dan percaya ianya akan dapat diselesaikan dalam masa yang tertentu. Lebuh Raya PAN Borneo ini sangat penting kepada orang-orang Sabah, akan tetapi ada juga orang-orang kampung seperti di Kampung Kawang. Mereka ini tidak begitu selesa dengan adanya PAN Borneo disebabkan oleh mereka terpaksa setiap hari membazirkan wang ringgit disebabkan oleh U-turn yang belum dibuat oleh kerajaan walaupun permohonan ini telah dibuat sejak 2019. Untuk pengetahuan Dewan ini, mereka terpaksa meradah 4 km untuk membuat U-turn masuk ke Kampung Kawang. Bayangkanlah kalau setiap hari, setiap orang masuk dan keluar kampung itu 2-3 kali, berapakah duit yang akan dibazirkan oleh mereka. Jadi saya memohon kepada kerajaan dan juga kepada JKR Malaysia supaya mempercepatkan permohonan mereka ini sekali dan untuk selamanya. Terima kasih banyak-banyak. Kalabakan dulu. Saya ingin mendapat penjelasan dari Menteri dengan peruntukan 1 bilion setahun. Bilakah agaknya PAN Borneo boleh disiapkan di Sabah? Terima kasih. Ya, Menteri. Yang soalan saya kepada cadangan PFI yang selalu disyorkan oleh YB Kinabatangan selaku timbalan Ketua Menteri Sabah. Beliau selalu katakan PFI model yang paling bagus untuk mempercepatkan pembinaan Lebuh Raya PAN Borneo, dan Menteri pernah berjanji untuk menyelidik dan mengkaji soal ini. So, apakah keputusan kementerian? Untuk Yang Berhormat Papa, kalau ikut secara prinsipnya, U-turn akan ada setiap 2 km. Tapi nanti saya akan teliti balik apa yang telah dikemukakan, keluhan daripada rakyat kita di kawasan tersebut, dan saya akan membawa JKR Negeri Sabah untuk berbincang melihat kembali skala desain yang telah dimuktamadkan, di mana permasalahannya dan bagaimana kita nak tambah baik. Tapi dalam proses pelaksanaan ini akan mengambil masa disebabkan pertama sekali desain yang telah dimuktamadkan, kedua melibatkan peruntukan, ketiga ialah desain yang baru bagaimana nak menyesuaikan. Ianya mungkin mengambil sedikit masa dan beri saya peluang untuk melihat kembali perkara ini. Terima kasih YB Menteri. Untuk Yang Berhormat Kalabakan, tadi dah dinyatakan sekarang ini tempoh pelaksanaan bila PDP dan penamatan yang dilaksanakan oleh Pakatan Harapan dahulu menyebabkan tiada peruntukan. Wahal 35 packages yang telah dikemukakan dulu sebenarnya diluluskan siap dengan peruntukan, termasuklah kaedah yang menggunakan dana infra. Tapi bila perubahan kerajaan, maka dana infra itu telah dibatalkan dan hanya menggunakan peruntukan pembangunan 1 bilion 1 tahun. Sebab itu hanya di Sabah 15 packages saja yang boleh dilaksanakan, dan tiap-tiap tahun packages yang baru ini bergantung dengan berapa banyak dana yang ada. Tapi telah diumumkan tadi dan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri juga bahawa Kabinet sudah memutuskan yang 15 packages nanti akan dibuat baru dan akan digunakan peruntukan tambahan yang akan digunakan serentak akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Itu dah dijawab tadi.
Dan untuk Kota Kinabalu, apa yang dibangkitkan tadi ialah yang dibangkitkan kaedah pelaksanaan. Itu yang kita gunakan. Kaedah pelaksanaan dengan peruntukan melalui off budget yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan tadi. Maka dengan peruntukan dana infra ini, maka dapat disegerakan balance 15 packages untuk fasa pertama Sabah. Yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Sabah ialah berhubung kait dengan AP 182. Dan AP 182 saya masih menjawab. Belum habis menjawab tadi, ada interjection. Jadi saya akan sambung. Jadi Kementerian Kerjaya mengambil maklum mengenai tuntutan oleh Kerajaan Sabah dan Sarawak di mana ia acap kali dibincang sebelum ini. Perkara ini termasuk dalam salah satu agenda rundingan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63 untuk makluman Ahli Berhormat. Pada masa kini perkara tersebut sedang diteliti oleh Jawatan Kuasa Kerja Rakan Sekutu, iaitu salah satu jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Majlis Khas MA 63. Keputusan daripada jawatan kuasa ini akan dibawa untuk pertimbangan Majlis Khas MA 63 yang dipengerusikan bersama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi itu untuk MAP 182. Ianya insya-Allah akan diselesaikan dalam jawatan kuasa tersebut. Okey, Yang Berhormat Kota Kinabalu. Saya balik pada isu yang dibangkitkan iaitu lebuh raya betul. Ahli Berhormat Bukit Mentajam dan Ahli Berhormat Rasah dalam membangkitkan tentang isu masalah kesakan di laluan RFID di Lebuh Raya Plus. Untuk makluman Dewan dan Ahli Berhormat sekalian, saya telah menjawab dengan panjang lebar mengenai isu RFID ini semasa hari pertama sidang Dewan bermula pada 1 Mac 2022. Jadi kementerian sentiasa peka dan mengambil kira keluh kesah rakyat dan dengan ini usaha penambahbaikan berterusan oleh pihak konsesi ke atas lorong RFID di sepanjang jajaran Lebuh Raya Utara Selatan ataupun PLUS giat diusahakan dan berdasarkan maklum balas yang diterima daripada pengguna, mereka masih boleh membuat pilihan pembayaran tol sama ada menggunakan mod pembayaran secara touch and go, smart tag ataupun RFID. Ini adalah bagi memastikan pengguna punya pilihan dan tidak merasa terbeban untuk berubah menggunakan teknologi sistem pembayaran tol yang baru. Kementerian komited dalam memastikan kelancaran pelaksanaan sistem kutipan tol tanpa henti yang dikenali sebagai multi-lane free flow akan dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Dan penggunaan pendekatan teknologi RFID ini akan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa bagi memastikan objektif pelaksanaan teknologi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Yang Berhormat Sri Petani membangkitkan tentang isu kemudahan di sepanjang Lebuh Raya, terutama tempat perhentian untuk motosikal berteduh ketika hujan bagi mengelakkan mereka berhenti di bawah flyover yang mengundang kemalangan. Untuk maklumat dari Yang Berhormat, kawasan teduhan motosikal adalah merupakan salah satu daripada kemudahan tambahan Lebuh Raya di mana penunggang motosikal boleh berhenti untuk berteduh ketika hujan lebat dan ketika berada jauh daripada kawasan rehat dan hentian sebelah yang menyediakan tempat untuk penunggang motosikal berehat. Terdapat sebanyak 186 kawasan teduhan motosikal di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan yang berasingan dan di bawah jambatan. Lokasi kawasan teduhan motosikal ditandakan di papan tanda Lebuh Raya untuk membantu penunggang motosikal bergerak ke lokasi tersebut dengan selamat. Semua jambatan di Lebuh Raya mempunyai ruang di antara tiang jambatan dan cerun jambatan di mana disediakan rel adang ataupun guard rail dengan izin supaya penunggang dapat berteduh dan berlindung di belakang rel adang. Namun ada segelintir penunggang yang berada di luar rel adang yang boleh mengundang bahaya. Ini mungkin disebabkan kesesakan tak dapat semua masuk di belakang adang. Menteri. Bagi kawasan teduhan berasingan, ianya telah diambil kira dari segi reka bentuk, faktor keselamatan dan keselesaan penunggang. Menteri. Untuk Lebuh Raya, baru setiap jambatan melintasi Lebuh Raya akan disediakan kawasan teduhan motosikal yang sesuai dan selamat. Sekejap ya, biar saya selesaikan. Walau bagaimanapun, pihak LLM akan mengarahkan pihak PLUS dan syarikat konsesi yang lain untuk menyemak keperluan penambahan lokasi kawasan teduhan motosikal di kawasan yang berpotensi serta menambah lagi keperluan tambahan yang sesuai dengan keadaan di tapak yang lebih selamat. Manakala untuk pelan jangka pendek, papan tanda ataupun advisory sign akan ditambah baik untuk meningkatkan keselamatan pengguna, terutamanya penunggang motosikal supaya tidak berhenti di kawasan yang bahaya. Silakan, Rasah. Ya, Menteri.
Saya berbalik kepada tajuk mengenai dengan RFID tadi. Sekarang apabila pengguna mereka pasang RFID, mereka dikenakan bayaran pemasangan RM38. Jadi bolehkah pihak kerajaan berunding dengan syarikat konsorsium tersebut supaya kos pemasangan ini ditanggung oleh syarikat tersebut daripada meminta pengguna membayar kos pemasangan tersebut? Ini serupa macam kita pergi ke restoran. Restoran akan sediakan pinggan mangkuk semua. Bukannya panggil kita bawa sendiri pinggan mangkuk pergi ke restoran makan. Jadi saya rasa dalam hal ini sama juga. Tol Plus ni dia mengenerate banyak untung. Jadi kenapa mereka tak boleh absorb kos pemasangan RM35 tersebut? Terima kasih, Menteri. Sila Padang Serai. Menteri, saya ada dua perkara. Satu, kalau Plus dia nak tolong nak pasang itu tayar untuk kereta-kereta tu, kita nak percepatkan. Sebab saya tengok tepi jalan bahaya. So kalau boleh pasang yang dia punya peralatan yang canggih sikit, tapi dia pakai by hand, buka, nanti belakang orang sapu lagi bahaya. So kalau ada itu mesin prak dengan 5 minit 10 minit sudah siap. Buat kemudahan macam itu. Sebetulnya safety dan juga terusnya Menteri. Saya tahu Menteri ini memang rajin dan juga Menteri yang sentiasa ambil berat tentang jalan-jalan di kawasan-kawasan luar. So untuk itu, Menteri, di kawasan saya Parlimen Padang Serai, jalan-jalan ada negeri dan juga federal. Tapi tidak dilebarkan dan juga tidak ada traffic light dan masalah. Sebab kelang banyak diwujud di kawasan saya. Pekerja ramai. Tapi facilities itu tidak diberikan. So kalau boleh, hasil banyak diorang kutip daripada Parlimen Padang Serai oleh pusat. Tapi tak jaga kawasan saya oleh kerajaan. Boleh minta Menteri bagi besar lebarkan jalan, pasang traffic light supaya orang-orang kampung keluar untuk kerja, datang kerja, balik dengan selamat. Itu saya mau. Selalu aksiden banyak di kawasan saya. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka dan juga Padang Serai. Kota Melaka, kalau balik kepada apa yang saya jawab dalam satu Mac yang lepas, jawapan sudah ada di situ. Iaitu perkara ini sudah dikemukakan pada Kementerian Kewangan untuk mereka berunding dengan syarikat Plus dan juga Touch and Go. Berhubung kait dengan bayaran, siapa yang patut tanggung dan sebagainya. Ianya akan dimuktamadkan di sana. Untuk Padang Serai, sebenarnya sudah ada SOP ataupun guideline dengan izin untuk pasukan pemantau dan juga pasukan emergency response team daripada mana-mana highway. Mereka ada SOP kalau berlaku saja kerosakan, bagaimana mereka nak menguruskan kerosakan kenderaan ataupun apa-apa berlaku bencana di highway. Memang ada untuk memastikan bahawa risiko untuk mendedahkan bahaya kepada orang lain akan dapat diurus dengan terbaik, sebaik mungkin. Ini memang dah ada SOP. Sama ada kaedah yang baru nak digunakan lagi, bagaimana saya tak tahulah. Sama ada equipment untuk menukar tayar yang baru ada lagi ke tidak dan sebagainya. Itu saya akan rujuk dan minta maklum balas daripada semua syarikat konsesi nanti. Berhubung kait dengan permintaan yang spesifik, sama ada traffic light, pembesaran jalan dan sebagainya, ianya kena melalui proses biasalah. Maknanya kena bawa ke jurutera daerah dan jurutera daerah akan membawa ke peringkat negeri, negeri akan kemukakan pada peringkat persekutuan, dan kalau jatuh dalam bidang persekutuan, kita akan kemukakan kepada EPU untuk mendapat kelulusan. Kalau ada kelulusan, maka insya-Allah ianya akan dilaksanakan. Tapi seperti biasalah, Yang Berhormat bolehlah menulis pada saya untuk spesifik perkara yang dimohon itu tadi. Menteri, yang masalah kita di kawasan Padang Serai, sikit saya nak bagi peluang untuk jawab semasa, yang lain. Padang Serai, semasa saya dah dapat Jerlun jadi Menteri Besar, kerap kali dia turun ke kawasan untuk lihat dan juga sentiasa boleh jumpa. Tapi sekarang Menteri Besar susah nak jumpa di Kedah. Itu yang jadi masalah. Tolonglah perhatikan sikit di kawasan saya. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Saya balik pada kenaikan kos harga bahan binaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Belud dan juga Yang Berhormat Kepong. Kementerian Kerja Raya sedar dan mengambil maklum akan kenaikan harga bahan binaan
yang telah melanda negara bermula dari siku kedua tahun 2020 dan berlarutan sehingga kini. Walau bagaimanapun punca utama kenaikan ini adalah disebabkan situasi pandemik di seluruh dunia, yang mana pengeluaran bahan binaan dan keseluruhan rantaian bekalan binaan telah terjejas dan ini menyumbang kepada kenaikan harga bahan binaan. Dan pada itu bahan binaan termasuk bahan besi tululang telah meningkat sehingga 48% pada Mei 2021 berbanding Oktober 2020, iaitu daripada 2,440 kepada 3,605 ringgit per tan. Pada Disember 2021, harga bahan ini turun sebanyak 9% pada sekitar 3,295 ringgit per tan. Pada minggu pertama Mac 2022, harga besi tululang kembali meningkat sebanyak 7% pada sektor pada sekitar 3,510 per tan. Antara faktor kenaikan harga besi tulang yang telah dikenal-pasti daripada sesi libat urus yang telah diadakan adalah: pertama, kenaikan harga biji besi di seluruh dunia disebabkan kekurangan bekalan biji besi kerana kebanyakan lombong biji besi tidak dapat beroperasi dengan kapasiti penuh, kesan daripada bencana alam dan isu pandemik. Biji besi dan biji besi lusuh merupakan bahan mentah utama untuk pengeluaran produk besi. Malaysia tidak terkecuali daripada impak kenaikan harga bahan mentah utama ini yang kebanyakannya diimport daripada luar negara. Kedua, kesukaran mendapatkan bahan mentah bagi memproses besi tertulang, iaitu biji besi dan juga besi lusuh, yang mana kedua-duanya diimport dari luar negara. Ketiga, kenaikan harga bahan api dan sumber tenaga asli yang merupakan kos pengeluaran besi tertulang. Keempat, isu logistik menyumbang pada kesukaran dan kelewatan penghantaran bahan binaan disebabkan situasi pandemik. Kos logistik yang berbeza mengikut lokasi bergantung pada jarak dan penyedia perkhidmatan. Dan yang kelima, pembelian dalam kuantiti yang kecil daripada peruncit atau kedai hardware kecil dengan terma kredit yang panjang. Secara umumnya, harga purata bahan binaan lain bagi tempoh yang sama turut menunjukkan peningkatan. Harga bitumen dan juga harga pasir, harga konkrit siap bancuh, harga batu agregat, semuanya menunjukkan kenaikan. Harga bahan pipe PVC meningkat sebanyak 10% daripada RM46.50 kepada RM51 per meter. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSEM, indeks harga kabel elektrik telah meningkat sebanyak 12%. Kementerian Kerja Raya melalui agensinya sentiasa bekerjasama dengan agensi kerajaan berkaitan dengan pihak industri berhubung isu kenaikan harga bahan binaan. Pihak yang terlibat merupakan pengeluar bahan binaan utama, iaitu besi terlulang, simen, konkrit, siap bancuh dan pasir, serta Persatuan Pembekal Bahan dan Wakil Kontraktor. Hasil daripada sesi bersama industri, cadangan menguatkuasakan semula peruntukan syarat perubahan harga ataupun variation of price dengan izin telah dikemukakan. Pelaksanaan keliling baharu PK 2.4 pelaksanaan syarat perubahan harga variation of price di dalam konteks kerja telah dilaksanakan pada 15 Julai 2021 dan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2021 bagi 4 bahan binaan atau besi tertulang, crash aggregate, mild steel pipe ataupun pipe air dan pipe pembentung dan copper. Pembinaan terkini keliling ini pada 1 Januari 2022 menyatakan projek yang dalam pembinaan hendaklah disempurnakan selewat-lewatnya pada 30 Jun 2022. Bagi meneruskan kesinambungan dalam usaha untuk mengatasi peningkatan harga bahan binaan, kajian dan rayuan berkaitan VOP telah dilaksanakan oleh kementerian ini dan kerajaan telah bersetuju meluluskan peluasan penggunaan VOP bagi pelawaan secara sebut harga khusus bagi had nilai RM500,000 hingga RM800,000. Kelonggaran ini terpakai bagi pengeluaran inden ataupun surat setuju terima sehingga 31 Disember 2021. Kementerian Kerja Raya melalui Lembaga Pengguna Industri Pembinaan Malaysia sentiasa melaksanakan pemantauan harga purata bulanan dan menerbitkannya melalui portal National Construction Cost Center di alamat n3c.cidb.gov.my. Data harga yang diterbitkan di portal ini membolehkan pemantauan dibuat terhadap trend harga
Harga bahan binaan ini dikumpulkan melalui kerjasama dengan beberapa persatuan berkaitan pembinaan dan diperolehi daripada kontraktor, pembekal dan peruncit. Aktiviti pemantauan harga bahan ini telah dilaksanakan semenjak dari tahun 2002. Penetapan harga bahan juga ada berdasarkan penawaran dan permintaan di pasaran terbuka. Selain itu, tiada keperluan AP ditetapkan bagi mengimport bahan binaan besi sejak tahun 2008. Tiada duti import dikenakan selain prosedur import besi yang minima. KKR tidak mempunyai kuasa dalam mengawal harga bahan binaan ini. Yang berhormat perlu masuk. Kalau dapat diberikan saya dalam 10 minit. Silakan. Boleh, terima kasih. Selaras dengan pengumuman Pilihan Negara ke fasa endemik yang akan berkuasa pada 1 April 2022 dan pengoperasian penuh perniagaan melibatkan seluruh rantaian nilai sektor pembinaan serta pengumuman pelaksanaan beberapa projek mega, dijangkakan permintaan dan penawaran bahan binaan akan beransur pulih. Seterusnya ialah kebajikan jurutera yang dibangkitkan oleh Berhormat Pasir Mas di bawah Akta 138. Kementerian Kerja Raya sedar dan mengambil maklum akan aduan ketidakpuasan terhadap kebajikan termasuk gaji permulaan rendah yang dibangkitkan oleh lepasan graduan, jurusan kejuruteraan Institut Pengajian Tinggi Awam dan Institut Pengajian Tinggi Swasta baru-baru ini. Untuk mengenai isu ini, Kementerian Kerja Raya melalui Lembaga Jurutera Malaysia telah mewujudkan satu task force khas untuk membuat kajian lanjut hasil sebuah artikel bertajuk Jurutera Miskin dikeluarkan oleh Akhbar Utusan Malaysia pada 28 Oktober 2021. Pasukan tugas khas ini ditubuhkan pada 22 November 2021 dengan objektif seperti berikut. Pertamanya, mengenal pasti kesahihan isu gaji permulaan jurutera rendah dengan menjalankan kaji selidik dari data yang diperolehi daripada pelbagai sumber. Kedua, mengenal pasti punca utama isu gaji permulaan jurutera rendah. Dan yang ketiga, memberi cadangan hala tuju dan tindakan untuk pertimbangan pihak berkuasa dan pihak berkenaan. Kajian telah selesai dan hasilnya akan dibentangkan untuk pertimbangkan kerajaan dalam masa terdekat. Selepas pembintangan tersebut, LJM ataupun Lembaga Jurutera Malaysia akan mengemukakan kenyataan cadangan untuk makluman awam bagi menangani isu ini. Mengenai Akta Pendaftaran Jurutera 1967, Akta 138, ianya ditubuhkan untuk tujuan pendaftaran dan mengawal sedia orang berdaftar ataupun jurutera siswaja, teknologis kejuruteraan, pemeriksa tapak, jurutera profesional dengan perakuan amalan dan pemeriksa bertauliah, dan syarikat amalan perunding kejuruteraan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kepentingan orang awam. Walau bagaimanapun, Akta 138 juga secara tidak langsung melindungi orang berdaftar termasuk jurutera di mana hanya orang berdaftar sahaja layak mengambil pekerjaan dan memberi perkhidmatan kejuruteraan di Malaysia. Akta 138 juga menggalakkan pembelajaran dan pendidikan termasuk program pembangunan profesional ataupun Continuing Professional Development dengan izin CPD untuk jurutera bagi meningkatkan pengetahuan mereka dan perkembangan terkini berkaitan dengan profesi kejuruteraan demi memastikan kualiti yang berterusan. Melalui Akta 138, Lembaga Jurutera Malaysia telah menubuhkan Majlis Akreditasi Kejuruteraan ataupun Engineering Accreditation Council EAC dengan izin yang ditugaskan untuk pengakreditasian ijazah kejuruteraan bagi memastikan kualiti graduan terjamin. Kementerian Kerja Raya juga tiada halangan untuk mengadakan kerjasama dengan pemegang taruh dari agensi kerajaan lain bagi membincangkan isu yang dibangkitkan di Dewan baru ini. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman semua ahli berhormat, saya ingin memaklumkan semula di sini. Bidang kuasa Kementerian Kerja Raya adalah berkaitan dengan jalan persekutuan sahaja. Prosedur bagi permohonan projek, membina jalan baharu atau menaik taraf jalan persekutuan sedia ada, adalah melalui kerajaan negeri berdasarkan senarai keutamaan negeri yang dikemukakan kepada kementerian ini melalui penyelarasan antara bahagian ataupun unit perancang ekonomi negeri dan Jabatan Kerja Raya. Senarai cadangan projek ini akan melalui proses tapisan di kementerian di mana ia akan dinilai dan diteliti berdasarkan kriteria penilaian terutamanya perancangan dalam kementerian seperti digariskan dalam HNDP 2030. Bagi cadangan projek yang tiada dalam HNDP, masih boleh dimohon untuk diangkat bagi pertimbangan agensi pusat sekiranya projek berkenaan jadi keutamaan kerajaan negeri
dan disertakan dengan justifikasi permohonan projek yang kukuh. Sehubungan itu, saya menyeru semua ahli berhormat supaya membawa cadangan projek yang ingin dimohon kepada pihak Kerajaan Negeri terlebih dahulu supaya projek berkenaan dapat dipertimbangkan dalam senarai keutamaan negeri yang dikemukakan kepada kementerian ini. Seperti mana yang disebutkan sebentar tadi, bidang kuasa kementerian ada berkaitan jalan persekutuan saja. Oleh demikian, permohonan untuk menaik taraf jalan yang bukan jalan persekutuan seperti jalan negeri, jalan majlis atau jalan kampung adalah di bawah pihak berkuasa yang berkenaan. Kementerian ini akan hanya mempertimbangkan cadangan menaik taraf jalan tersebut sekiranya diwatakan kepada jalan persekutuan terlebih dahulu. Petunjuk asas bagaimana pasti status jalan adalah merujuk pada nama jalan tersebut ialah FT untuk jalan persekutuan. Misalnya FT 01. Yang kedua, abjad seperti A, B, C mengikut jalan negeri sebagai contoh, A untuk Perak, B untuk Selangor, C untuk Pahang. Dan ketiga, nama khusus merujuk pada jalan perbandaran di bawah kuasa PBT seperti Jalan Tunku Abdul Rahman, KL, di bawah bidang kuasa DBKL. Silakan. Terima kasih, Mak Menteri. Terima kasih, Tuan Ketua. Dari pengamatan saya dapati bahawa penyelenggaraan jalan-jalan persekutuan di Kedah tidak sebaik penyelenggaraan jalan-jalan negeri. Adakah boleh dipastikan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan jalan-jalan persekutuan di negeri Kedah ini dibuat sebaik yang mungkin, kerana apabila rakyat melihat dan mengadu hal ini, mereka tidak dapat bezakan antara jalan kerajaan dengan pusat dengan kerajaan negeri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Memang ini menjadi cabaran. Untuk jalan negeri, mereka mendapat peruntukan khas melalui MARIS, iaitu berdasarkan panjang jalan dan berdasarkan kualiti tertentu. Manakala kerajaan persekutuan pula tiada peruntukan khas. Ada peruntukan tapi seringkali ianya tidak mencukupi dengan apa yang dipohon oleh Kementerian Kerja Raya melalui JKR Malaysia, dan sebab itu pelaksanaannya bila kita membuat penyelenggaraan jalan, ianya berdasarkan keutamaan mengikut peruntukan yang kita terima. Sebab itu masih berlaku apa yang dikatakan backlogs. Jalan-jalan yang patut dibaharu muka tapi tidak dapat, hanya didapat buat tampalan sementara untuk mengelakkan lubang-lubang jalan berlaku dan sebagainya. Disebabkan kekangan kewangan dari segi peruntukan yang kita terima secara tahunan. Itu menjadi cabaran kita, dan kita sudah berbincang dengan Kementerian Kewangan dan juga agensi pusat untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini dengan sama ada kita bekerjasama dengan pihak konsesi, dan konsesi akan mendahului duit mereka dahulu untuk melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan, khususnya untuk reconstruction dengan izin. Jalan-jalan yang memang sepatutnya dibaharu muka, dan ini kalau dapat dilaksanakan, insya-Allah kita akan laksanakan pada masa akan datang, bergantung dengan perundingan yang terakhir yang kita buat. Berkaitan perwataan jalan persekutuan, sebuah jalan hendaklah diwatakan pada jalan persekutuan terlebih dahulu selaras dengan Seksyen 3 Akta Jalan Persekutuan 1959 ataupun Akta 376 yang memperuntukkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kerja Raya boleh mengisytiharkan mana-mana jalan negeri, jalan pihak berkuasaan tempatan atau jalan swasta sebagai jalan persekutuan setelah dipersetujui oleh pihak-pihak berkuasa yang berkenaan. Dalam perkara ini, Kerajaan Negeri atau PBT hendak bersetuju mewatakan mana-mana jalan negeri atau jalan pembendaran pada jalan persekutuan terlebih dahulu sebelum cadangan projek menaik taraf tersebut boleh diteliti dan dipertimbang untuk diangkat pada agensi pusat. Dan ia masih tertakluk pada keutamaan negeri dan ketersediaan agihan siling peruntukan pembangunan persekutuan bagi kementerian ini. Datuk Yang Ketua, seperti mana keadaannya dengan proses permohonan projek tadi, aspek penjagaan jalan yang juga termaktub dalam bidang kuasa mengikut status jalan negeri. Seperti yang berhormat sedia maklum, skop kerja penjagaan jalan persekutuan terbahagi pada 3, iaitu pertamanya penyelenggaraan rutin yang merangkumi penyelenggaraan pavement, penyelenggaraan bahu jalan, potong rumput, perabot jalan, mencuci jambatan dan pembentung, mencuci longkang dan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap bulan berdasarkan bilangan pusingan kerja yang telah ditetapkan dalam tempoh kontrak perjanjian. Yang kedua, penyelenggaraan berkala, iaitu penyelenggaraan berkala pavement yang meliputi kerja-kerja turapan jalan seperti menurap semula permukaan jalan
Dan B. Penyelenggaraan berkala bukan payment yang meliputi kerja-kerja selain dari turapan jalan seperti mengecat garisan jalan, membaik pulih pembentuk, mengganti papan tanda dan lain-lain. Yang ketiga, kecemasan. Membersihkan pokok tumbang, kawalan trafik semasa kerosakan ataupun runtuhan jalan, membersihkan tanah runtuh, papan tanda amaran semasa banjir. Untuk maklumat yang berhormat juga, bagi perancangan di bawah program membaik pulih jalan-jalan termasuk peparitan dan pembentong yang berada dalam status kritikal, kementerian ini merangka program penyelenggaraan berdasarkan notis kerosakan ataupun notice of defect yang disediakan oleh pihak JKR daerah bersama-sama syarikat konsesi penyelenggaraan jalan persekutuan. Melalui NOD ini, pihak JKR akan menyenaraikan program penyelenggaraan pembaikan kerosakan mengikut keutamaan kritikal dan keperluan mendesak. Pelaksanaan program penyelenggaraan ini adalah tertakluk pada kelulusan peruntukan dari Kementerian Kewangan dan senarai keutamaan kerja program pembaikan jalan yang telah dirangka bagi tahun 2022. Saya masa dah habis. Yang Kalau Menteri, tak, jawab secara bertulis 5 hari bekerja. Yang Bapak Menteri, saya ada bangkitkan isu pelebaran jalan di kawasan Parlimen Batu Kawan. Di kawasan Bukit Tengah FT 148, 49 dan 150. Saya boleh terima jawapan bertulis daripada pihak kementerian. Saya dah mengatakan dalam pembukaan saya tadi, untuk projek-projek khusus, sama ada permohonan jalan, penyelenggaraan dan apa-apa berhubung kait dengan projek, saya akan membuat jawapan secara bertulis. Untuk makluman yang Bapak Menteri, yang ini daripada RMK 9. Belum lagi dibuat sampai sekarang. Jadi saya rasa dah masuk RMK 12 dah. So harap boleh dapat perhatian yang daripada penting masih ada jalan kan? Mereka masih menunggu fund daripada yang penting ada jalan dulu. Putrajaya. Ada tempat yang masih belum ada jalan. Sebab itu kita kena beri keutamaan pada yang belum ada jalan. From RMK 9 to 12, I think I cannot. After so many years, pengguna dah saya faham. Kawasan Batu Kawan dah menjadi industrial area, so there's increase in traffic volume. So harap boleh Putrajaya boleh lepaskan peruntukan untuk JKR kawasan daerah untuk mereka mulakan kerja. Saya ambil maklum. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ibi, diharap Pak Ibi, ada sedikit soalan tentang PAN Borneo. Sudah lepas yang berhormat. Tapi pendek sekejap. Saya pasal tutup sebab saya dah jawab dengan panjang lebar tadi tapi ada ini fakta pendek sekejap. Pendek sekejap. Makasih Pak Ibi. Saya cuma ingin bertanya tentang pempasan tanah-tanah yang terkena PAN Borneo jajaran daripada Tuaran ke Kota Belun. Semua maklumat telah pun dihantar dan sebagainya dan pemilik-pemilik tanah ini sekarang menunggu. Itu saja kita mau bertanya apa status dia dan bila akan diselesaikan untuk dibayar. Terima kasih. Semua proses pampasan dan sebagainya diuruskan di peringkat kajian negeri di bawah bidang kuasa pejabat tanah. Dan saya kira peruntukan semua dah ada. Mungkin nanti saya akan semak setakat mana pampasan yang telah dijelaskan. Ada juga kes-kes di mana pampasan sudah pun dibayar. Tapi mereka masih enggan keluar daripada tanah yang telah dibayar pampasan. Ini banyak isu berhubung kait dengan pelaksanaan dan juga penguatkuasaan. Saya akan semak dengan kajian negeri. Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Saya diharapkan penangan ini sedikit sebanyak memberi pemahaman pada Dewan yang mulia ini dan ahli-ahli berhormat sekalian di dalam membuat pertimbangan dan permohonan sesebuah projek. Dan berdasarkan penerangan dan angka-angka ini, KKR berharap segala dirancang dan telah yang digariskan untuk tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi untuk yang tidak dijawab secara secara spesifik, saya akan menjawab secara bertulis. Terima kasih dari Ketua.